Ada satu soalan yang paling menarik daripada buku SAP Malaysia dan saya rasa soalan ni memang sesuai untuk pelajar matematik, matematik tambahan dan ekonomi asas. So memang soalan ni memang aplikasi dalam dunia sebenar. Okey. Soalan dia macam ni. Sebuah organisasi NGO bercadang untuk menjual tiket ke majlis makan malam di sebuah dewan pada harga RM20 seorang untuk kutipan derma. Dewan ini boleh memuatkan 1,000 orang peserta dan penganjur tersebut menjangkakan dapat menjual ke semua 1,000 keping tiket. Bagi memaksimumkan kutipan ke majlis tersebut, sebuah syarikat jururunding dilantik untuk melakukan bancian sama ada harga tiket boleh ditingkatkan tanpa ada kerugian kutipan. Akhirnya, keputusan bancian menunjukkan bahawa bagi setiap peningkatan sebanyak RM1 RM1 kepada tiket akan mengakibatkan pengurangan 30 tiket dalam jualan. Okay, so soalan dia, maka berapakah harga tiket yang boleh memberikan kutipan maksimum dan berapakah kutipan maksimum dari harga tiket tersebut? Okay, so pelajar ataupun penonton boleh pause sekejap video ni untuk cuba selesaikan. Okay. Dan kalau dah siap, boleh proceed untuk play balik lah, untuk mainkan balik video ni. So, saya nak bincang terus. Mula-mula sekali, cuba kita tengok kata kunci dia dekat mana. Okay. Kata kunci. Ada banyak kata kunci sebenarnya. Okay. Yang pertama 20. Okay. Lepas tu 1,000. Kan 1,000 keping tiket ni samalah makna dengan 1,000 orang peserta sebab hadirin ataupun jemputan-jemputan yang hadir, apa panggil, hadir majlis makan malam tu, limit dia 1,000 lah. Kan. Selain daripada tu, untuk peringkat kedua pula kita boleh tengok. Okay. RM1 naik, 30 unit menurun. Okay. Boleh faham lah yang tu. Ada sebab dia kenapa saya apa panggil? Saya highlight color kuning. Okay, ada lagi tak untuk perenggan ketiga kata kunci dia? Maksimum. Maksimum. Ada benda tu. Okay, so saya nak bincang yang ni dulu. Kalau student ekonomi atau ekonomi asas akan faham kenapa benda ni saya highlight. Sebab peningkatan sebanyak RM1, RM1 kepada tiket akan mengakibatkan pengurangan 30 tiket dalam jualan. Ianya mematuhi hukum apa? Hukum ataupun keluk penawaran dan permintaan. Okay, so kalaulah kita tengok graf ni, kan, student ekonomi mesti perasan ataupun mesti tahu ini adalah keluk penawaran dan permintaan. Okay. Di paksi X kita ada kuantiti Q. Di paksi Y dia, iaitu P, adalah harga. Okay. So, macam mana kita nak tafsir macam mana kita nak buat tafsiran benda ni? Semakin meningkat harga, kuantiti barang yang diminta semakin apa? Semakin menurun. Cara baca dia macam ni. Semakin naik harga, kuantiti semakin menurun. Semakin naik harga, kuantiti semakin menurun. Sebab dari kanan ke kiri, kuantiti yang diminta semakin berkurang. Naik harga, turun kuantiti. Naik harga, turun kuantiti. Naik harga, turun kuantiti. So, dia punya hipotesis yang kita boleh buat adalah apa? Berdasarkan kesimpulan yang kita dapat tengok. Harga P yang semakin meningkat, kuantiti Q barang semakin berkurang permintaannya. Okey, untuk student, kalaulah ada student sekolah rendah yang tengok video ni, ini maksudnya semakin meningkat ataupun semakin bertambah harga P sesebuah barang, maka kuantiti Q barang tersebut semakin menurun. Okey, itu hipotesis dia, semakin. Okey, so fahamlah sudah untuk satu hal ni. So dekat mana dia punya mathematics dia tu? Dekat mana kita boleh proceed untuk cara kira? Kan? Okey. Mula-mula benda yang kita perlu buat adalah apa? Adalah faham dia punya fashion. So dia punya macam ni.
jawapan dia. Okey. Untuk dapat jawapan, kan, pertama sekali pelajar kena ada skill. Skill apa? Menterjemah maklumat ke dalam notasi matematik lalu memerhati pola atau corak perubahan yang berlaku pada harga dan kuantiti sepanjang X tu berubah. Okey? Faham ke tak? Tak faham, jangan risau. Okey. Mula-mula sekali student kena back to basic, kan? Kita pergi beli barang dekat kedai, kan, ataupun kita sendiri yang menjual barang kat kedai. Kalau kita beli barang dekat kedai, harga yang kita bayar tu, kan, jumlah bayaran untuk keseluruhan barang yang kita beli, segalanya bergantung kepada harga dan kuantiti barang yang kita beli, betul? Harga P, kan? Harga seunit lah tu. Kuantiti dia pula tak kisahlah kita nak beli berapa banyak pun, kan? Q dia. Okey. Dan katakanlah dalam hal ni kalau kita yang menjual, kita yang jadi penganjur tuan rumah ataupun yalah kita jadi pembekal supplier, yang paling penting sekali formula ataupun rumus untuk kita dapat pulangan R adalah P darab Q. P darab Q kita akan dapat R, pulangan revenue, okey? So, kita kena faham 20 ni tadi, perasan tak? 20 ni adalah salah satu kata kunci ataupun maklumat yang paling penting yang kita garis tadi, kalau kita nak garis lah. So 20, kan, tambah kosong. Kuantiti dia berapa? Limit dia tadi 1000, kan? Sebab hanya 1000 tempat duduk je. Kalaulah tiada perubahan harga, kita nak kekal dengan RM20 yang kita tetapkan awal-awal tadi, kan? Maksudnya 20 tambah kosong, kan? So 1000 tolak 30 darab dengan kosong. Kosong, kosong. Menjadikan pulangannya adalah 20,000. Boleh faham cara nak kira? Ini basic sekolah. Ini basic PT3 je ni. 20 tambah kosong, 1000 tolak 30 darab kosong. Okay, lepas tu kita dapat darab 2 ni, kita dapatlah 20,000. Okay. Dan katakanlah kita naikkan ataupun kita letak jumlah pertambahan adalah RM1. Kan, 20 tambah 1. Ingat balik soalan tu tadi. Kan, setiap pertambahan RM1 akan membuatkan apa? Berkurang sebanyak 30 unit permintaan. Okay. So, 1000 tolak 30 darab dengan 1. Kan, sebab 1, 1. So, kalaulah harga tiket naik RM1, kan, maksudnya RM21, maka dia akan menjadikan pulangan kita sebanyak 20,370. Wow. Mana kata naik RM1 je, dah dapat pulangan banyak sikit lah. Okay. So, katakanlah anak buah kita ataupun staff kita tanya, bos, kalau kita naikkan RM2 macam mana, bos? Maksudnya 20 tambah 2, RM22, kan? Okay, tak apa, fine, kita try. 1000 tolak 30, kan, darab 2. So, kita akan dapat 20,680. Pulangan lagi banyak. Okay, fine. Kan, kalau kita naikkan lagi 20 tambah 10, kan, kita kononnya dengan tamaknya, okay, dengan tamaknya kita nak buat RM30 terus harga tiket dia. So 20 tambah 10, fine. 1000 tolak 30 darab 10, kan, 30 darab 10 samalah dengan 300. So 1000 tolak 700, dapatlah darab dengan 30. So kita akan dapat 21,000. Wow. Lagilah kalaulah kita dengan tamaknya lagi, kita buat double harga tiket tu, RM40 dekat kita nak, boy. 20 tambah 20 jadi 40, kan? Okay, fine. 1000 tolak 30 darab 20, maksudnya 30 darab 20 sama dengan 600, kan? So 1000 tolak 600 dapat 400 darab dengan 40. Sudah je kita dapat 16,000. So ini kita dapati walaupun benda ni makin menaik, dia makin turun juga sebenarnya, kan? Naik, jatuh kepada 16,000, turun. So student yang selalu jawab soalan kuadratik memang akan perasan lah, dia punya pattern dia tu memang membentuk suatu apa yang kita panggil sebagai fungsi kuadratik ataupun perangai kuadratik. Okay. So pertama sekali, kan, untuk jawab soalan ni sangat-sangat penting untuk pelajar tu faham macam mana kita nak buat apa kita panggil persamaan algebra ataupun ungkapan algebra
secara aruhan atau induktif. Untuk pelajar matematik tingkatan 4, SPM, KSSM, benda ni dah ada diajar dalam bab penakulan logik. Okey, ingat Okay. Kalau gagal bab tu, no wonder lah soalan-soalan lain pun kiok sikit jugalah. Okey, so cuba kita tengok ni, setiap perubahan ni, dia punya variable, okay, perubahan yang berlaku, kita namakan dia sebagai X. So, maksudnya 20 tambah X. Benda yang sama juga, 30, 30, 30 ni dia punya koefisien perkali, kan? X ni tetap sama aja. So, maksudnya 30X, kan? 1000 tolak 30X, untuk kuantiti. So, untuk dapat pulangan, saya dah cakap apa tadi? P kena darab dengan Q baru dapat R. Harga darab kuantiti baru dapat pulangan. Anda agakkan je lah. 20 tambah X darab dengan 1000 tolak 30X. Maka kita akan dapat sebuah ungkapan ni. Okay? Pelajar kena faham. Ini sebenarnya akhirnya adalah ungkapan kuadratik dalam bentuk pintasan. Okay? Dalam kurungan yang pertama, 20 tambah X. Tutup dalam kurungan yang kedua, 1000 tolak 30X. Dah. Kan? Nampak tak? Jelas tak? Kan? So, apa kita punya next step? Apa kita punya langkah seterusnya? Saya dah cakap, tulis pulangan R ni dalam bentuk pintasan tadi, ni bentuk pintasan, ke dalam bentuk arm kuadratik, iaitu apa? Y ataupun fungsi X. Sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, pelajar kena ingat benda ni sampai bila-bila. Okay? So, tahu tak macam mana kita nak tukar dalam bentuk ni kepada dalam bentuk ni? Kan? Darab je lah. Kalau kita darab, kan, tulis je balik fungsi pulangan Rx sama dengan 20 tambah X tadi, kan? 20 tambah X darab dengan 1000 tolak 30X, kan? Tulis. Darab 20 darab 1000, kita dapat 20,000, kan? 20 darab negatif 30X, kita akan dapat negatif 600X. X darab 1000 tambah dengan 1000X. Positif X darab dengan negatif 30X, dapatlah negatif 30X kuasa 2, kan? So, kita akan dapat 20,000 tambah 400X tolak 30X kuasa 2. Kita susun je balik kemas-kemas. Ikut je bentuk yang ni, kan? Bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maka kita akan dapat negatif 30X kuasa 2 tambah 400X tambah 20,000. So, ini adalah bentuk arm yang student kena berjaya capai. Okay? So, apa lagi? Adakah kita sudah berjaya menjawab soalan? Sebenarnya tak. Kan? Kalau lah kan, kalau student nak kena lukis graf, sebenarnya graf dia akan jadi macam ni tau. Kan? Kalau lah kita masukkan fungsi ataupun persamaan ni ke dalam software Desmos ataupun GeoGebra, komen-komen graf macam ni akan terhasil. Ini adalah graf kuadratik. Okay? So, dia punya titik maksimum dia kat mana? Boleh agak-agak tak? Mestilah dekat sini dah tulis ni. Ini dia punya kaki persilangan kuadrat pada paksi X. Ini dia punya persilangan daripada paksi Y. Okay? Nampak tak? Dia punya 20,000 tu. 20,000 dekat sini. Okay. Faham tak kenapa graf dia concave ke? Concave downwards. Ya ke? Senang cakap. Graf dia berbentuk bukit ataupun masam. Ini sebab A dia negatif 30, kan? Cuba ingat balik hukum kuadratik kalau lupa. So, apa-apa pun lah. Kita sebenarnya nak faham pertambahan yang mana, kan? Pertambahan dekat mana, maksudnya dekat paksi X ni, yang akan menghasilkan pulangan paling maksimum. So, mestilah kita tengok kat tengah-tengah ni. Paksi simetri kita panggil. Kan? So, X vertex dia adalah 6.667, dia punya Y vertex dia adalah 21,333 ringgit 0.33 sen. Okay. So, apa lagi yang tak kena? Sebenarnya pelajar kena tahu cara nak cari benda ni tanpa bergantung kepada graf. Kan? Dia punya algebraic games dia, permainan algebraic dia tanpa perlu bergantung pada graf ataupun calculus. So, untuk matematik moden, kan? Untuk matematik moden, saya nak semua pelajar ingat benda ni. Untuk cari X vertex ataupun paksi simetri dia, ini adalah formula dia.
X vertex sama dengan negatif B per dengan 2A. Kan kita dah dapat dia punya nilai B dia tadi. A pun kita dah dapat. So masukkan je lah kan. Masukkan dia punya A dia negatif 30 kat bawah. Kan. B dia 400 dekat atas. So kita akan dapat 6.666666. Okey. So bundarkan lah. 6.667. Kan. Dapat. So untuk cari dia punya YV dia kan. YV dia adalah dia punya Y lah. Dalam hal ni kita punya R. So X vertex dia tu kita masukkan je dalam fungsi R ni. Kan? So kita kira balik. Kan? Ikut fungsi yang asal. Kita tekan je kalkulator. Kita dapatlah 21,333.33. Kan? Dah pun dapat. Kan kita dapat kan ni? Betul? 6.667 21.333.33. So ikut je formula macam ni. Itu matematik moden. Tapi untuk matematik tambahan pula, macam mana nak buat? Untuk student matematik tambahan saya, macam ni. Untuk matematik tambahan, kita boleh pakai kaedah penyempurnaan kuasa 2. Makna kata kita tukar bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C kepada bentuk vertex A dalam kurungan X tolak H tutup kurungan kuasa 2 tambah K. Macam mana? Macam ni. Saya dah tunjuk kira pakai tangan je. So, bila kita dah dapat dia punya vertex ataupun titik maksima dalam hal ni iaitu H dengan K pun sama juga. 6.667.21.333.267 lagi sikit dia punya dot ni. Tapi tak ada masalah pun. Kan? Ini pengiraan kasar juga. Okey. So, selesai pesanan ringkas untuk pelajar matematik tambahan dengan matematik moden. Kan? Apa lagi yang kita cuba nak buat sebenarnya? Yang kita cuba nak buat sebenarnya, pemeriksa hanya nak tengok ini je. Kan? Bila kita dah kira penat-penat tadi, kan? Unit pertambahan dia RM RM1 kan? Kita cuma nak tambah RM1 demi RM1 demi RM1 demi RM1. So tak payahlah kita nak cakap pertambahan dia tadi sebanyak 6.667 ni tambah dengan 20, maka harga tiket yang kita boleh jual adalah RM26.667. Tak perlu. Kan? Sebab kita ikut RM1. So, cukuplah kita buat setakat RM1 je terus. Maksudnya, 6.667 ni kita bundarkan je kepada 7 terus. Kan? Unit ini dia punya X. Sama dengan 7. So, 20 tambah 1 darab 7 sama dengan RM27. Bermaksud kita sebenarnya kena ataupun harus digalakkan menetapkan harga jualan tiket sebanyak RM27. Kan? RM27. So, bila mana kita tetapkan X dia sebagai 7, ingat X dia bukan 27. X dia adalah 7. Okey, 7. Maka kita masukkan balik ke dalam fungsi, kita akan dapat 21,330. Okey, so pemeriksa sebenarnya cuma nak tengok ini je sebenarnya. Sebarang kiraan kita yang banyak-banyak tadi, graf-graf kita tadi sebenarnya dia tak perlu pun nak tengok. Soalan mudah je. Dia cuma nak tahu berapa ringgit tiket kita nak letak harga dia tu. Kan? Lepas tu, kalaulah kita jual tiket dengan sebanyak RM27, berapa pulangan kita akan dapat? Betul tak? So ini jawapan macam ni. Ini dah kira bagus sebenarnya. Dan ini dah kira lengkap pun. Boleh faham? So, tu je lah saya nak cakap. Video sepatutnya cuma 20 minit je. Cuma untuk faham soalan ni, mana-mana pelajar yang ada background dalam ekonomi asas akan mudah faham macam mana kita nak bentukkan kuadratik tersebut. Itulah memang diakui adalah cabaran sebenar untuk jawab soalan kuadratik adalah bagaimana students tu nak translate semua maklumat yang dibagi tu ke dalam bentuk dalam bentuk ini. Nak translate segala fashion perubahan tu ke dalam bentuk ni. Awal-awal the first step ni memang susah, tapi kalau dah terbiasa buat latihan, dah faham, sekali dapat je terus boleh kira macam biasa. So, itulah kan. Boleh faham? Harap semua faham. Itu sahaja. Bye.